Baiklah pelajar-pelajar semua, kita akan sambung lagi pembelajaran matematik tambahan kita, masih lagi di bab yang kedua. Okey, 2.3. Hari ini cikgu akan masuk, topiknya ialah menganalisis kesan perubahan nilai A, nilai H dan K terhadap bentuk dan juga kedudukan graf bagi bentuk fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Okey, so kita tahu bahawa nilai A, H dan K ni ialah pemala. Okey, di mana nilai H dan K itu sendiri pada vertex ni dia merupakan koordinat. Dialah maksudnya koordinat bagi titik vertex. Alright, dan juga dia bersimetri pada garisan X, iaitu garisan X ni kita boleh ambil terus direct, iaitu pada bacaan H sahaja. Tetapi, apakah yang akan berlaku pada bentuk dan kedudukan graf jika kita ubah nilai-nilai ni, nilai A, nilai H dan nilai K. Okay. So, untuk tukar yang ni, kamu boleh rujuk kepada web yang tertera lah. Dia beri dalam buku teks kamu, dalam muka surat 57. Ataupun, cikgu tunjuk je lah untuk kamu. Alright. Okay, so di sebelah ni menunjukkan sebuah bentuk fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Alright, so nilainya ialah fx. Okay, sama dengan nilai A-nya ialah 1. Okey, nilai H-nya ialah 1 dan juga nilai K-nya pun adalah 1. So, cikgu dah set dekat situ semuanya ialah 1. Okey, apa yang kita lihat? Yang pertama, okey, so apa yang kita nak tengok ialah A. Okey, so apa yang berlaku jika A adalah lebih besar? Okey, kita naikkan A ke kanan lah, maksudnya lebih besar daripada 1. Okey, satu lagi ialah A kurang daripada 1. So, apa yang berlaku kepada bentuknya? Okey, cikgu cuba slide ke kanan. Okey. So, apa yang kamu dapati? Okey, so makin besar nilai A, dia punya jurang ataupun kelebaran itu semakin mengecil. Okey. So, makin besar maksudnya lebar dia semakin mengecil lah. Okey, lebar dia tu, alright, dia punya lebar tu semakin mengecil lah. Okey, kalau kita kurangkan nilai A pula, apa yang akan berlaku? Okey, so sama jugalah. So, dia buat di sebelah bawah sebab dia ialah graf negatif. Okey, so bila nilai A makin kecil pun sama juga. Dia punya jurang ataupun lebar dia pun adalah semakin kecil. Okey, so dia punya lebar dalam bentuk graf dia ke bawah lah pun semakin mengecil. Alright. Okey, next. Kita cuba ubah nilai H. Okey, B ni ialah nilai H. So, kalau kita tarik nilai H ni lebih besar daripada 1, apa yang berlaku? Saya cuba tukarkan lain pula. Okey, H lebih besar daripada 1, kemudian H kurang daripada 1. So, apa yang berlaku? So, kita ambil lebih besar daripada 1 dulu. Okey, so apa yang berlaku ialah kedudukan paksi simetrinya akan berubah. Okey, so semakin ke kanan, so graf pun akan bergerak ke kanan. Okey, so contohnya kalau tambah 1, so graf bergerak 1 unit. Okey, naik kepada 6. Okey, so dia akan bergerak tadi 1 lah. Jadi kedudukan 1, kalau ke 6 dia berubah kepada 6 unit. Tambah 5 unit. Okey, so maksudnya makin ke kanan, makin dia bergerak. Alright, so apa berlaku ialah graf okey, so dia punya graf akan bergerak ke kanan. Alright. Okey, so kalau kurang pada 1, so kita enjak dia ke bahagian kiri. Okey, so sama juga. So makin kecil nilai H tu, makin ke kiri. Okey, graf fungsi kuadratik ni dia bergerak. Okey, tapi dia bergerak pada paksi X lah. So bila gerak pada paksi X, maksudnya dia punya paksi simetri yang tengah ni pun akan berubah. Sebab apa berubah? Sebab dia bergantung kepada nilai H. Okey, so apa berlaku ialah kurang daripada 1. Okey, so yang ni dia akan bergerak ke arah kiri ke kiri. Alright. Okey, next kita perhatikan kalau kita ubah C pula. Okey, kalau kita ubah C. C ialah kedudukan terbawah pada paksi Y. Kedudukan C ialah pada paksi Y. K lah. Sini ialah K dekat sini nilai K. Okey, kalau ke kanan, maksudnya dia akan bergerak ke atas. Paksi simetri dia masih sama. Cuma kedudukan titik
Okey, titik minimum dan juga titik maksimum dia akan berubah. So dalam kes ni, kalau graf yang ni, graf A dia ialah positif. Okey, so dia senyum kan. So maksudnya dia punya titik minimum dia bergerak semakin ke atas bila kita menambah nilai K. Alright, so dekat sini so kamu tulis K. K lebih besar pada 1, graf akan bergerak ke atas. Okay, so kalau K, so boleh bayanglah ni ya. So kalau K kurang daripada 1, so kita boleh beranggapan dia akan turun ke bawah. Okay, so memang betul lah dia akan turun ke bawah. Alright, so bentuk graf akan turun ke bawah. Okay, dapat? Alright. Okay, kita tengok sikit contoh soalan. Perubahan A. Yang ni hasil daripada inquiry lah. Ni bacalah kalau mau rajin, kamu baca saja. So, cikgu ambil kepada contoh terus. Okey, raja di sebelah menunjukkan graf bagi fx iaitu 2 x tambah 2 kusudah tambah dengan 3 di mana nilai A nya ialah 2, H nya ialah negatif 2 dan K nya ialah 3. Okey, so kalau bentuk dia punya vertex dia akan jadi negatif 2 dan 3. Okay, betul lah dekat sini ya. So titik dekat situ ialah negatif 2 dan 3. So paksi simetri dia bergantung kepada H. Alright, so nilai paksi simetri di tengah. Paksi simetri ni ialah membahagi kedudukan graf. Okey, dia membahagi graf. Cuba garis lah. Cantik sikit. Okey. Okey, so dia membahagi graf sama rata lah. Itu yang kita panggil sebagai paksi simetri. Okey, so apa yang berlaku? Alright, so dia nak tanya buat satu generalisasi tentang kesan perubahan. Okey, bagi setiap nilai yang berikut. Okey, yang pertama ialah nilai A. Okey, so kita perhatikan nilai yang asal apa benda? Alright, so cikgu padamkan yang lain dulu. So nilai yang asalnya ialah A dia ialah 2. So bila dia ubah sama dengan 6. Okey, dia berubah kepada 6. So apa berlaku? Alright, so kalau yang tadi kita tengok tadi ya, A ya. Okey, so A bila dia makin besar, kelebarannya semakin berkurangan. Okey, so kamu perhatikan kepada jawapan ya, dia kata dekat sini. Alright, so bila A berubah daripada 2 kepada 6, dia kata kelebaran graf akan berkurangan. So nampak dekat situ. Itu yang poin yang pertama. Okey, so poin yang kedua dia kata paksi simetri dan juga nilai minimum tidak berubah. Okey, so bermaksud bahawa bila nilai A berubah, yang berubah hanyalah bentuk graf saja. Okey, di mana kelengkungan ataupun kelebaran dia sahaja yang berubah, tetapi titik vertex iaitu dia punya paksi simetri dan juga kedudukan titik minimum masih lagi adalah sama, so tidak berubah dekat situ. Alright, kalau A berubah kepada setengah, so dia berubah daripada 2 menjadi setengah, maksudnya semakin kecil. Okay, so bila semakin kecil, okay, so kelebaran dia akan bertambah. So kamu perhatikan di sini ialah kelebaran dia akan bertambah. Okey, dan sama juga masih lagi dia punya paksi simetri dan juga nilai minimum adalah tidak berubah. Alright. Okey, itu untuk nilai A. Bagaimana kalau dia ubah nilai H? Okey, so nilai H kita perhatikan tadi ya. Okey, H. Kalau H lebih besar daripada 1, dia akan ke arah kanan. Akan ke arah kanan. Kalau H bergerak kurang daripada 1, dia akan bergerak ke arah kiri. Okey, tengok dekat soalan lah balik. Okey, H asal. Alright, so cikgu padam yang lain. Okey, kita tengok H. H asal dia ialah negatif 2. So, dia berubah daripada negatif 2 ke negatif 6. So, semakin kecil. So, semakin kecil, dia bergerak ke arah mana? Okey, so dia bergerak ke arah kiri. So, bergerak sebanyak berapa unit? Pergerakan perubahannya ialah sebanyak 4 unit. Itu daripada 2 dia bergerak kepada 6 lah. Negatif 2 kepada negatif 6 ke kiri ya. Alright, so tengok pada bentuk graf. Okay, so bentuk graf yang terhasil ialah bila bentuk H dia berubah, bentuk graf adalah sama. Cuma yang berbeza ialah paksi simetrinya akan berubah. Kelebaran adalah sama sahaja. Okay, kelebaran dia akan sama sahajalah. Yang berubah dia punya paksi simetri. So, bila paksi simetri berubah, bermaksud yang berubah nilai minimum dia pun akan berubah ataupun koordinat titik vertex dia akan berubah.
Okay, di mana kedudukan titik vertexnya nilai pada paksi X tu akan berubah. Okay, so asalnya dekat sini ialah negatif 2, 3. Okay, so bila bergerak H berubah kepada negatif 6. Okay, so titik vertex atau titik minimum dia akan jadi negatif 6, 3. So titik yang baru. Alright. Okay, untuk C. K pula berubah. Okay, so K melibatkan perubahan pada paksi Y. Okay, iaitu kedudukan titik minimum. Okay, titik minimum ataupun titik maksimum. So, maksudnya point yang paling bawah sekali ni lah. Alright, so kalau K lebih besar daripada 1, dia akan bergerak ke atas. Okay, K kurang pada 1, dia akan bergerak ke arah bawah. Okay, so kita perhatikan pada ni. Okay, pada soalan, nilai K yang diberikan adalah 3. Okay, nilai K yang diberikan adalah 3 dan K berubah kepada 8. Maksudnya dia bertambah. Okay, so apa berlaku ialah bila dia bergerak daripada 3 kepada 8, so graf dia akan bergerak ke atas. Okay, ataupun dia akan bergerak secara menegak sebanyak 5 unit lah. Sebab daripada 3 dia pindah kepada 8. Bezanya ialah 5. So dia akan naik lah. Alright, so apa berlaku ialah bentuk graf masih lagi sama. Okay, dia punya kelebaran dan sebagainya adalah sama sahaja. Okay, dia punya kelebaran lah. Okay, so kelebaran dia adalah sama sahaja, tak berubah. Yang berubah ialah kedudukan titik vertex, iaitu nilai minimum pada graf. Okay, nilai minimum pada graf menjadi 8. So, bila berubah, paksi simetri juga masih lagi sama. Okay, paksi simetri yang ni akan sama je lah sebab dia duduk dekat garisan yang sama. Di mana dia punya nilai H dia tidak berubah. Yang berubah hanyalah dia punya kedudukan Y saja pada paksi Y. Okey, iaitu dia punya titik minimum lah yang akan berubah. Alright, so titik lama dia, kedudukan vertex dia yang ni so titik vertex ni awalan dia ialah negatif 2, 3. Okey, so bila naik ke atas, okey, so kedudukan titik vertex yang baru ialah negatif 2, 8. Okey, so dia berubah naik 5 unit. Alright, tu cara jawab dia. Senang saja. Okey, so untuk yang ni, cikgu nak kamu cuba latih diri. Cuba satu soalan je lah, soalan satu sahaja. Okey, soalan satu sahaja.